Okey, sini, bro. Dekat mana sini? Menghadap sini. Minta yang betul ni betul tadi. Okey ah. Ini pun betul. Betul. Galak. Boleh. Okey, Romi. Jauh nak kena pakai? Orang lain tak payah pakai. Okey, dengar Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah saya seperti yang dijanjikan, saya datang ke PWTC untuk menyampaikan surat surat rayuan saya kepada keputusan mengesahkan keputusan MKT mengesahkan keputusan lembaga disiplin yang telah dibuat pada 27 hari bulan tu, iaitu untuk menggantung keahlian saya selama 6 tahun. Jadi keputusan lembaga disiplin ini jelas menimbulkan banyak spekulasi dan tanya-tanya lah. Kenapa sampai 6 tahun? Ia menimbulkan persepsi negatif terhadap UMNO sebab saya tidak melakukan kesalahan yang besar lah, yang begitu besar. Saya tidak terlibat mensabotaj UMNO. Malah dalam setiap pilihan raya kecil saya membantu UMNO, tak pernah tutup bilik gerakan dan sebagainya. Dan saya tidak terlibat didakwa dalam melakukan kesalahan politik wang. Saya tidak membocorkan rahsia-rahsia parti, dan juga saya tidak terlibat dengan mana-mana kes mahkamah. Jadi bila digantung selama 6 tahun ni, dia banyak soal tanda soal yang timbul. Jadi pada waktu yang sama tak ada penghakiman yang bertulis, judgement yang bertulis diserahkan pada saya. Walaupun pada 8 hari bulan Mac telah dibuat keputusan mengenai saya. Dan yang dimaklumkan kepada saya hanyalah pertuduhan, iaitu saya telah memfitnah Presiden, mengkritik Presiden secara terbuka dan memberikan gambaran negatif terhadap lembaga disiplin, dan ketiga tuduhan ini tidak dapat dibuktikan. Dan saya telah jawab secara berfakta semasa saya berhadapan dengan anggota tribunal pada 1 hari bulan Mac 2021 tu. So dalam saya dalam surat rayuan tu saya tuliskan bahawa saya maklum bahawa MKT hanya mengesahkan keputusan lembaga disiplin tanpa mereka diberi peluang untuk membaca pun sebenarnya hujah-hujah saya. Dan lebih malang lagi, sebenarnya saya dimaklumkan bahawa dalam mesyuarat tersebut ada anggota Majlis Kerja Tertinggi yang memberi gambaran seolah-olah ini adalah isu dalaman bahagian, sehingga menyebabkan ramai ahli lembaga disiplin ahli Majlis Kerja Tertinggi yang tidak mahu campur, dan menyebabkan mereka mengesahkan itu pun tidak ada, saya dimaklumkan tidak ada undian yang dibuatlah terhadapnya. So saya nyatakan dalam rayuan saya bahawa lembaga disiplin kita sebenarnya sejak dulu lagi ada pertikaian terhadap lembaga disiplin UMNO ni. Dulu saya sebut cerita pasal lembaga disiplin yang dulu ada kes-kes yang sama, contohnya politik wang, tapi diberi hukuman yang berbeza. Yang rapat dengan pemimpin, Presiden, Perdana Menteri hanya diberi amaran, sedangkan ada ahli yang digantung, dilarang bertanding dan sampai digantung sehingga 6 bulan. Ini ada menyebabkan pertikaian terhadap keputusan lembaga disiplin. Dan saya maklumkan juga dalam surat rayuan saya bahawa lembaga disiplin yang hari ini juga tidak sunyi daripada kita kata kelemahan, termasuklah ia tidaklah begitu teratur. Mungkin ada yang nyatakan sebab dia tidak diketuai oleh orang yang ada latar belakang undang-undang. Antara kelemahan yang saya bagi tahu dalam surat rayuan saya adalah lembaga disiplin tu sewaktu mereka mengadakan sesi tribunal, tiada prosedur bertulis yang boleh dirujuk oleh orang kena tuduh seperti saya.
dan tiada prosedur bertulis diberikan kepada saya terlebih awal. Jadi kalau saya masuk sebenarnya dalam keadaan saya tak tahu apa yang akan berlaku. Dan lebih malang lagi, dimaklumkan bahawa apa yang keluar daripada mulut pengerusi itulah yang dikatakan prosedur tribunal. Kedua, hak-hak orang kena tuduh tidak dinyatakan dengan jelas dan dinafikan. Dalam prosiding itu, kalau saya tidak berkeras untuk mendapatkan siapa pengadu dan juga apa aduan sebenar mereka, sampai sudahlah saya tak dapat tahu maklumat ini, dan saya dipaksa untuk membuat pembelaan dalam keadaan saya tak jelas sebenarnya apa motif orang yang mengadu pada saya. Saya tak berapa jelas apa sebenarnya aduan sebenar. Jadi saya hanya mengagak-agaklah apa yang diadu. Jadi ini lebih kurang macam membuka ruang kepada saya untuk diserang hendap. Ketiga, tidak ada penghakiman, judgement yang diserahkan kepada saya selepas keputusan buat. Dan keempat, seperti yang semua tahu, hukuman yang tidak wajar dijatuhkan sampai 6 tahun atas kesalahan apa, saya pun tak tahu. Jadi macam mana mereka arrive to that decision pun saya tidak faham. Dan kelima, ada kebocoran maklumat. Ada rakan-rakan ahli UMNO di Putrajaya telah dapat maklumat lebih awal tentang keputusan saya akan digantung 6 tahun seawal 15-16 hari bulan yang lalu. Ini ada soal integriti di sini. Dan keenam, maklumat yang tidak menyeluruh dan salah disampaikan kepada Biro Pengurusan dan Mesyuarat MKT. Saya dimaklumkan bahawa laporan keputusan lembaga disiplin ini disampaikan kepada Mesyuarat Pengurusan. Mesyuarat mengangkat Mesyuarat Pengurusan, pengurusi Biro Pengurusan mengangkat kepada dalam Mesyuarat MKT, dan selepas itu ia di-endorse. Itu saja keputusannya. Jadi hari ini saya ambil kesempatan untuk beri semua jawapan-jawapan saya, hujahan balas saya, justifikasi saya kenapa saya tidak wajar dikenakan hukuman gantung sampai 6 tahun ini. Dan saya serahkan surat rayuan ini bukan saja kepada ditujukan kepada Presiden melalui Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, dan juga saya buat salinan. Yang banyak-banyak tadi adalah salinan untuk semua ahli MKT supaya mereka berpeluang untuk membaca sebenarnya hujah-hujah pembelaan saya. Dan saya nyatakan dalam press statement ni juga dua hujah utama saya kenapa saya tidak wajar dikenakan tindakan. Jadi ada ditulis ini, pertama, sebenarnya tidak ada perbuatan memfitnah, mencela dan mengkeji Presiden. Juga tidak ada perbuatan mengkritik Presiden secara terbuka, dan itu telah dinyatakan dengan fakta. Dan boleh rujuk nanti press statement selepas ni lah. Tapi detail hujah balas saya sebenarnya saya dah bagi pada pada Presiden dan juga ahli MKT. Yang sini cuma secara umum. Dan kedua, kalau tengok ada ucapan ada kenyataan akhbar saya, kenyataan media saya telah diambil di luar konteks. Sebab itu saya kata tidak boleh dibuktikan bahawa saya mengkritik Presiden secara terbuka. Hujah yang kedua adalah pihak yang membuat aduan tidak mempunyai local standby, malah mempunyai motif yang jahat ataupun ulterior motif dan berkepentingan diri. Proses membuat aduan juga tercemar dengan unsur-unsur tekanan, ketidakadilan, pelanggaran peraturan dan fitnah. Dan digambarkan pula dalam mesyuarat MKT ini masalah dalaman UMNO Putrajaya. Jadi pada saya ini tak betul. Cara proses membuat aduan tu sudah tercemar sebab ada unsur tekanan dan sebagainya. Kedua, daripada segi motif, orang yang membuat aduan ini ada motif lain daripada segi pemangkuan ketua bahagian dan juga penentuan calon UMNO pilihan raya dalam akan datang. Dan yang ketiganya juga kalau kita tengok adalah dia juga tidak tercemar disebabkan oleh daripada segi merit, kerana orang yang membuat aduan disediakan aduan yang telah siap ditulis. Tapi mereka tak berkesempatan pun untuk membaca aduan tersebut. Mereka hanya bergantung kepada ucapan yang memburuk-burukkan saya. Itu yang berlaku. Jadi pada saya, jika daripada segi merit, daripada segi credibility, daripada segi motif aduan ini tidak sudah tercemar,
maka lembaga disiplin sebenarnya tidak wajar sebenarnya mempertimbangkan sama sekali aduan yang dibuat. Jadi berdasarkan hujah-hujah ini apa semua, saya telah merayu kepada lembaga disiplin dan memohon jasa baik dan pertimbangan Presiden dan semua ahli MKT untuk menarik balik pengesahan terhadap keputusan lembaga disiplin UMNO Malaysia yang jelas tidak bersandarkan merit dan fakta kes. Kedua, membatalkan hukuman penggantungan saya selama 6 tahun yang jelas zalim dan tidak masuk akal. Dan ketiga, mengembalikan semula hak-hak keahlian saya termasuk jawatan saya sebagai Ketua UMNO Cawangan dan timbalan Ketua UMNO bahagian yang saya menangi melalui proses demokrasi yang sihat dan dalam pertandingan yang adil tanpa menyalahi tata etika parti termasuk politik wang. So, semua yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan UMNO. Semoga dengan kebenarikan semula pengesahan dan hukuman yang zalim dan tidak masuk akal ini, imej UMNO akan menjadi semakin baik serta dilihat lebih adil dan lebih demokratik di mata ahli dan juga rakyat Malaysia. Terima kasih. Ada soalan? Datuk, yang last tadi tu macam harapan Datuk lah selepas itu rayuan saya lah. Selain daripada tu Datuk, apa yang Datuk harapkan selepas dah hantar surat rayuan kepada Presiden dan juga untuk MKT semua lepas balik tu? Sebab saya bagi surat ini dalam keadaan yang sangat detail. Pertama, surat rayuan sendiri ada excerpt tentang apa hujah balas saya. Kedua, saya juga bagi hujah-hujah balas pembelaan diri saya masa sesi tribunal. Jadi saya sangat-sangat berharap dan saya merayu sangat kepada ahli MKT untuk ambil sedikit masa untuk baca apa yang saya tuliskan. Jadi setidak-tidaknya mereka boleh reverse balik keputusan mengesahkan keputusan lembaga disiplin yang itu. Yang ini yang saya harapkan. Saya percaya gambaran yang salah telah diberikan seolah-olah ini masalah bahagian, jadi mereka tak perlu campur, tak benar sebenarnya. Dan kedua, soal bahagian memang tak payah campur. Tapi soal saya, soal judgement kepada saya perlu dibuat berdasarkan fakta kes. Dan jangan disebabkan ada orang kata ini masalah dalam bahagian, betul lah, itu cerita lain. Mereka tak nak campur, tapi tak nak campur dalam masalah bahagian, bukan dalam masalah judgement. Masalah judgement ni masalah yang mereka kena sahkan. Dan sebab itu saya rayu mereka untuk membaca semula hujah-hujah yang saya berikan. Datuk bagi semua kopi kan, sebab banyak semua lagi. Tu yang angkat banyak-banyak tu kita bagi. Dan selepas ini bukan setakat hard copy saya akan send juga melalui WhatsApp kepada semua anggota MKT supaya mereka baca surat rayuan. Yang kedua, mereka baca hujah-hujah balas pembelaan saya. Tadi lepas Datuk serahkan, ada ke macam timing diberikan bila akan dapat maklum balas ke apa ke? Saya akan follow up sekali lagi dalam masa 2 minggu. Saya akan tanya sekali lagi lah. Mungkin atas seminggu lah. Kalau semua dah baca, seminggu kita boleh tanya kan. Tapi kita tengoklah dalam masa 2 minggu tengok. Yang penting pada saya ahli UMNO perlu ambil opportunity ini, peluang ini untuk menunjukkan kepada ahli dan rakyat bahawa mereka bersikap adil dan mereka bersifat terbuka dan demokratik dalam menerima pandangan berbeza daripada ahli UMNO. Cara kita mengendalikan pandangan ahli UMNO dan juga rakyat sudah berbeza. Jangan kita guna kaedah yang autokratik, kaedah yang lama, sebab ini akan memberikan persepsi yang negatif terhadap parti dan juga peluang kita untuk memenangi pilihan raya yang akan datang. Okay. Terima kasih banyak. Kau tegakkan, kau boleh tinggal. Itulah dia sidang media khas oleh Datuk Tun Faisal selepas beliau menyerahkan surat rayuan beliau kepada Setiausaha Agung UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan. Sebentar lagi saya akan membuat satu lagi video post. Beliau telah mendedahkan ataupun beliau telah menyerahkan surat itu kepada Datuk Ahmad Maslan. Sekian daripada saya. Kepada anda yang masih lagi belum follow Facebook Romi Irwansyah, sila follow Facebook Romi Irwansyah untuk mengikuti apa saja live daripada saya. Dan satu lagi, iaitu kepada anda yang
Belum share, jangan lupa sila share video ini. Semoga rezeki anda bertambah di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.